Khazanah PNB rugi 44 juta ringgit, Fahmi desak Fashion Valley perjelas. Penganalisis politik ramal Kem Azmin bakal kuasai MPT Bersatu. SPRM dedah sedang siasat Wan Bestari Net minta orang ramai henti spekulasi. Zaid Ibrahim saran Najib Razak tubuhkan Zaid Ibrahim saran Najib Razak mohon tubuhkan RCI siasat 1MDB. Perdana Menteri harap sambutan Deepavali semarak semangat perkauman. Kerajaan tegas bantras jenayah pedofilia di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Fashion Valley Sdn Bhd perlu memberikan penjelasan berhubung kerugian pelaburan berjumlah 43.9 juta ringgit yang dialami dua syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, Khazanah Nasional Berhad dan Pemodalan Nasional Berhad PNB dalam Fashion Valley. Jurucakap Kerajaan Madani Fahmi Fazil berkata, ramai dalam kalangan rakyat membangkitkan persoalan mengenai kerugian itu sehingga pelbagai kandungan dimuat naik mengenainya dalam media sosial. Beliau yang juga Menteri Komunikasi meminta orang ramai untuk memberi sedikit masa kepada pihak berkenaan untuk mengeluarkan kenyataan demi kepentingan awam. Pada 2018, Khazanah dan PNB masing-masing melabur 27 juta ringgit dan 20 juta ringgit untuk pegangan minoriti dalam Fashion Valley untuk menyokong rancangan pertumbuhan perniagaan. Memetik laporan daripada Berita Harian, Khazanah dan PNB memperoleh 3.1 juta ringgit hasil penjualan saham dalam platform e-dagang fashion Valley kepada syarikat Bumiputra NXBT Partners pada 2023. Seorang penganalisis politik berpendapat kemenangan adun gombak setia Hilman Idham sebagai Ketua Pemuda Bersatu mungkin memberi gambaran awal pemilihan tertinggi parti itu berpotensi dikuasai Kem Azmin Ali. Hilman yang dikatakan penyokong tegar Azmin sejak dalam PKR bakal menggantikan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal selepas menewaskan pengerusi tetap Pemuda Bersatu Akmal Zahin Zainal Zahir pada pemilihan sayap berlangsung minggu lalu. Menerusi FMT, Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, kemenangan Hilman mungkin memberi kelebihan kepada Kem bekas Menteri Besar Selangor yang dikatakan bersaing dengan kumpulan diketuai Setiausaha Agong Hamzah Zainuddin. Menurutnya, walaupun tumpuan lebih kepada perebutan jawatan naib presiden, namun kunci kuasa sebenar dalam parti itu adalah kemampuan menguasai 20 kerusi Majlis Pimpinan Tertinggi MPT pada pemilihan. Julai lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata beliau diberi mandat oleh MPT untuk berunding dengan barisan kepimpinan bagi memastikan pemilihan parti tidak menimbulkan perpecahan. Menerusi pelan kompromi, Muhyiddin kekal menerajui Bersatu dibantu Hamzah manakala Ronald Kiandi dan Razi Jidin selain Ahmad Faizal Azumo yang turun dari jawatan Timbalan Presiden dicadangkan mengisi 3 kerusi naib presiden. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyeru semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung siasatan terhadap perkhidmatan Wan Bestari Net di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya menjalankan penyiasatan secara profesional berhubung pemberian tender bernilai 4 bilion ringgit kepada YTL Communication Sdn Bhd bagi memastikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Beliau menegaskan bahawa SPRM akan mematuhi semua proses sewajarnya dalam memastikan ketelusan siasatan dan menyeru agar semua pihak mengelakkan daripada membuat spekulasi. Azam berkata masih terlalu awal untuk SPRM membuat sebarang kesimpulan
memandangkan siasatan melibatkan pertikaian teknikal berkaitan pelaksanaan projek antara KPM dan YTL. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan bahawa SPRM akan berusaha mempercepatkan siasatan sebaik mungkin. Semalam, YTL dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia memaklumkan bahawa tender One Bestari Net diberikan kepada syarikat itu berdasarkan bidaannya yang memenuhi keperluan teknikal dan lebih efektif dari segi kos berbanding 18 pembida lain, sekaligus menjadikan keupayaan dan merit syarikat tersebut. Jom sertai peraduan bersama NetStep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail NetStep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya subscribe channel NetStep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita NetStep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disaran memohon penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi miasat kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Muhammad Zaid Ibrahim berkata itu cara terbaik boleh dilakukan ketika ini supaya Najib dapat memberitahu rakyat mengenai semua perkara yang berlaku dalam penipuan kes tersebut. Beliau yang berkata melalui hantaran di Facebook menjelaskan bahawa penubuhan itu akan menentukan sistem keuangan dan keadilan untuk tidak mempunyai dasar yang cacat. Dalam pada itu, Muhammad Zaid memaklumkan kerajaan mungkin tidak akan bersetuju dengan penubuhan tersebut tetapi berbaloi untuk dicuba dan akan menjadi perkhidmatan Najib kepada negara. Sebelum ini, Najib menyatakan kesukaran dalam mencari sahabat sejati terutama mereka yang sanggup hadir di sisi mendepani waktu kesusahan. Hantaran di Facebooknya turut mendakwa ramai hanya tunjuk muka sewaktu mencari kesenangan dan ada juga bermuka-muka. Pemimpin dan rakyat diminta sama-sama berganding bahu membawa Malaysia ke arah masa depan yang lebih baik. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jika terdapat sebarang kelemahan atau kekurangan dalam pentadbiran kerajaan, rakyat perlu memberitahu kepada menteri dan pemimpin supaya penambahbaikan dapat dilaksanakan. Sempena sambutan di Pavali hari ini, beliau berharap ia memberi ruang kepada rakyat pelbagai kaum menyemarakkan semangat perjuangan. Katanya semoga semangat di Pavali memberi ruang untuk membawa Malaysia ke arah cahaya yang lebih gemerlapan. Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan ribuan rakyat yang hadir pada majlis rumah terbuka di Pavali Madani 2024. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Digital Gobind Singh Dio, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil serta menteri-menteri dan timbalan menteri. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menegaskan kerajaan tidak boleh memberikan lebih masa untuk pelesenan media sosial dalam usaha menangani jenayah di platform berkenaan termasuk pedofilia dan aktiviti penipuan. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata isu keselamatan rakyat terutama kanak-kanak dan keluarga di media sosial yang semakin berleluasa tidak boleh dikompromi. Katanya pihak Meta meminta lebih banyak masa untuk membanteras kumpulan-kumpulan di akaun media sosial tetapi sejujurnya kerajaan tidak boleh memberikan lebih masa. Fahmi mengulas pertemuannya bersama pihak Meta semalam di mana beliau menegur syarikat tersebut kerana masih gagal menangani jenayah pedofilia dan pengantunan kanak-kanak sexual grooming khususnya di platform Facebook. Mengulas lanjut hari ini, Fahmi berkata perbincangan mengenai langkah menangani jenayah pedofilia dan penggantungan kanak-kanak telah dilakukan sejak awal tahun dan beliau sendiri telah pergi ke Singapura untuk bertemu dengan pihak Meta.
Pada Ogos, Fahmi memaklumkan berdasarkan garis panduan yang dibina bersama dan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mana-mana platform yang tidak mempunyai lesen selepas 1 Januari 2025 boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 126 Akta tersebut. Sekian untuk edisi petang hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.